وعلمنا تأويلا وافتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يسر ولا تعسر. ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. InsyaAllah wa masyaAllah kita terus pada kitab kita lah. Kerana pada kita ada tahlil pula insyaAllah. Kita ambil masa dalam setengah jam hingga 40 minit untuk bahaskan muka surat 529 perihal akidah al-sunnah wal jamaah. Baru berakhir je resolusi Ijtima' Pondok Malaysia di Pasir Tumbuk. Nak sebutkan tentang resolusi Ijtima' Pondok ni untuk sebut pasal perihal akidah al-sunnah. InsyaAllah akhir-akhir ni saya baca resolusinya. Jadi kata musannaf kita pada muka surat 529 pada perenggang yang bawah sikit. Ada. Dan bahawasanya dia Allah Maha Suci, tanazzah. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah, kita kena tahu ahli sunnah tu benda apa. Ahli sunnah wal jamaah dia ada usul akidah dia. Tiap-tiap perbahasan akidah dia ada usul dia. Benda apa usul akidah tu? Jangan kita reti sebut je ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah juga sedap. Supaya orang Melayu kita sebut. Anda sebut sok tom yam, sok tom yam. Benda apa sok tom yam tu? Lepas tanya. Sebut sok tom yam. Tom yam sok lah. Sok tu tom yam lah. Betul ke? Benda apa sok? Sok benda apa sok? Dia kalau daging, kalau kambing, kalau tak kurban, kalau Cina dia tak epic. Sup juga dia panggil. Baik, sup ni ambil. Sup ni istiqmah daripada bahasa Arab dia surf. Yang asal daripada Arab dia surf. Apa makna surf? Iaitu hirup. Jadi orang Melayu ambil istiqmah guna bahasa Arab tu tak jadi sup. Jadi sebut kata sup apa? Hirup. Sup ni hirup. Tak ada orang makan sup suap. Hirup belaka. Tu makna sup. Sup ni hirup. Pakai sudu hirup ke? Buh makuk pun hirup ke? Buh dah gelas pun bismillahirrahmanirrahim. Hirup ke? Hirup. Mana tu makna sup. Sup ni hirup. Baru tahu. La haula wala quwwata illa billah. Tu kata pandai sebut ke? Pandai sebut. Pandai sebut sup tu punya sup, tapi tak tahu dah apa makna sup tu. Hirup. Itu makna dia, hirup. Sebab kata sup je kena hirup. Ada orang makan suap ke sup? Tak, hirup belaka. Itu makna sup. Jadi bila sebut kata ahli sunnah wal jamaah, kena tahu makna dia macam apa. Usul akidah dia apa? Baik. Usul akidah al-sunnah wal jamaah ada 6 hingga 7 perkara. Pertama disebut nisbah. Yang ni dibangsakan akidah tu dibinakan atas apa? Dipanggil nisbah. Yang kedua dia panggil asas. Asas. Humbi dia. Asas dia dibinakan di atas mazhab mana? Yang ketiga dia panggil pujian-pujian para ulama di atas mazhab yang dimina itu, iaitu al-sunnah wal jamaah. Iza utliqa bi al-sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-Asy'ari wal Maturidi tu 'inda al-mutaakhirin. Bila disebutkan ulama al-sunnah wal jamaah di sisi ulama mutaakhirin, yakni ulama yang lepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam 500 tahun, maka itlaq dah perkataan al-sunnah tu kena kepada Iman Abu Hasan Ali Asy'ari dan juga Iman Abu Mansur Maturidi. Itulah dipanggil dipanggil apa? Pengasah dia yang membina ke akidah al-sunnah wal jamaah.
Yang ketiga dia panggil uluhiyat. Uluhiyat, ketuhanan, bicara tentang sifat-sifat ketuhanan. Ni yang kita nak cara ni. Dan bahawasanya dia Allah Maha Suci dari dilingkungi oleh zaman. Masa situ ke bawah lagi. Betul dah? Tu dah. Ni nak cara ni. Nak cara tentang sifat-sifat uluhiyat ni, sifat-sifat ketuhanan. Kan dah? Makna-makna ketuhanan. Dan yang kelimanya nubuwat. Ni usul dia panggil, usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kelima dia panggil nubuwah. Yang berlaku pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ni. Itu perkara apa dia panggil ni, Isra' Mi'raj ni. Sejarah besar ni, perkara yang berlaku dalam bulan apa? Bulan Rajab ni, Isra' Mi'raj tu. Tu masuk dalam perkara apa dia panggil? Usul akidah di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Masuk dalam perkara apa? Dalam perkara nubuat tu, kenabian, kerasulan. Yang keenam dia panggil sam'iyat. Khabariyah, bangsa pendengaran. Cerita tentang mana? Neraka, syurga, sirat. Tu dia panggil sam'iyat. Bahasa khabaran pendengaran. Tak boleh nak lihat dengan mata. Seksa kubur boleh lihat dengan mata? Tak boleh lihat dengan mata. Tapi tahu ke mana? Sam'iyat, pendengaran. Kalau boleh tengok dengan mata, penuh ni surah malam ni. Lepas luar pasal jalan tu. Kalau boleh lihat dengan mata. Tapi tahu tak seksa kubur ada? Tahu. Tapi tahu mana dia panggil? Sam'iyat, pendengaran. Daripada pendengaran. Pendengaran melalui hadis-hadis, pengajaran Al-Quran. Atau dia panggil sam'iyat. Lepas tu perkara nubuwat ni pula. Perkara nubuwat ni dia banyak. Dipanggil perkara yang menyalahi adat. Perkara yang menyalahi adat. Supaya berlaku dalam negara kita 2-3 hari ni. Dipanggil perkara menyalahi adat. Adat dia nak meretah kena mengundi. Ada? Tiba-tiba naik kajian gitu. Tak ada kena mengundi. Misalnya contoh. Dipanggil perkara tu apa tu? Dipanggil perkara tu menyalahi adat tu. Adat menyalahi. Tapi dia duduk di mana? Sihir pun dia menyalahi adat juga. Sihir. Macam apa David Copperfield tu. Cok boleh hilang mana? Kerak orang. Kali tengok, dia ni mukjizat apa? Apa tak? Tapi duk mana benda tu? Tu semua usul akidah Ahlussunnah dia bahas belaka. Dia ada perbezaan. Tapi tiap-tiap benda lagu tu dia panggil perkara yang menyalahi adat. Perkara menyalahi adat. Adat tak berlaku gitu, tapi tiba-tiba berlaku. Tapi dia duduk di mana? Kategori di mana? Mukjizat ke, karamah ke, ma'unah ke, ihanah ke, istidraj ke, irhas ke, sihir ke. Dia semua tu 7-8 perkara tu perkara menyalahi adat belaka. Pertama dia panggil yang dikhaskan kepada nabi-nabi. Seperti tengok, boleh naik ke langit. Boleh naik ke langit tu. Boleh berjalan malam tu. Daripada mana? Masjid Haram hingga ke Masjid Aqsa tu. Ada? Tak ada subuh balik dah. Itu menyalahi adat pada orang bangsa Arab. Kerana mereka ni, adat mereka daripada Mekah tu nak pergi ke Syam tu makan bulan-bulan dah. Syam tu balik nu lagi. Palestin tu balik nu lagi. Kena lalu ke Baitul Lahmin dulu. Baitul Lahmin ni dipanggil Baitul Lahmin ni tempat Nabi Isa AS dilahirkan. Kalau ni tak tahu tempat dia di mana, tapi orang-orang Nasrani dia buat satu tempat dan dia mendakwa tempat itulah Nabi Isa AS dilahirkan. Dan dia buat patung Nabi Isa besar. Yang diberi nama ni Bethlehem. Sebut dalam bahasa Ibrani Bethlehem. Siapa pernah pergilah sana. Ada patung dalam gereja tu besar, patung Nabi Isa. Kalau kata kita pergi ziarah dah. Kita masuk dalam tu dia tutup api belaka. Kita berjalan selakah je menyala api lampu. Dia nak kita geram takut. Kita jalan selakah menyala. Tapi kita masuk dia tanya, bagi mana?
Muslim ke apa? Muslim. Kalau orang Islam masuk, ditutup lampu gelap lah ke? Bila kita berjalan selakau, puk, nyala lampu. Kita jadi geram ke? Puk, jalan selakau, puk, nyala lampu. Geram, kita nak pergi geram. Sekejap lagi nampak mata merah mata. Besar. Dia patung Nabi Isa je buat. Dia buat patung Nabi Isa tu Tuhan dah. Yang dia bernama Bait Lahim, yang asalnya Baitul Lahim. Baitul Lahmin. Tempat Nabi Isa lahir. Dia ada tanda dia tepi sungai. Ada pokok kurma satu. Tapi situ tak ada. Tapi dia mendakwa kan. Tapi sebenar dakwa tu palsu, batil. Baik. Kalau kata perkara yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, dia panggil mukjizat. Perkara yang mencarikan adat juga. Yang zahir perkara tu di atas tangan orang yang mendakwa kenabian lagi Rasul. Tu dia panggil mukjizat. Kalau perkara tu dia menyalahi adat. Seperti Nabi SAW, ja'as ilahi asjaru sajidatan tamshi ilahi ala saqim bila qadami. Tu dipanggil perkara yang menyalahi adat Nabi. Iaitu Nabi SAW ja'as ilahi asjaru sajidatan tamshi ilahi ala saqim bila qadami. Datang kepadanya Nabi SAW asjaru sajidatan, sepohon tamar. Hal keadaan tu sajidatan, sujud halu pada Nabi SAW. Mari sujud halu. Tamshi ilahi ala saqim bila qadami. Berjalannya kepada Nabi SAW tu ada. Bila Nabi panggil je pokok tamar tu, mari kepada Nabi tu, tamshi ilahi, berjalan pokok tamar tu pada Nabi SAW ala saqim bila qadami. Di atas akar dia tak ada kaki, tanpa kaki, tak ada kaki. Ni dipanggil mukjizat. Pada adat menyalahi. Pada adat menyalahi. Siapa boleh panggil pokok tamar? Tapi tak kala seorang Badawi minta ketanda kenabian Rasul. Minta mu ni Muhammad betul ke Nabi, betul Rasul. Aku kalau mu boleh panggil gini. Nabi kata mu nak benda? Nak benda? Kata. Dia fikir-fikir, dia tengok ada pokok tamar kering dia kata. Mu panggil pokok tamar tu. Kalau pokok tamar tu mai ke mu? Dia kata, aku beriman ke mu. Dia kata. Dia tahu dia tengok pokok tamar dia kan. Tu je Nabi kata, itu je. Tu je. Lain tak ada dah. Tak ada. Panggil. Dah. Nabi berjalan tak ada. Cabut nampak aja berjalan. Mari ke Nabi tu bukan mari biasa. Tamshi ilahi ada. Ja'as ilahi asyaru sajidatan. Mari sujud halu. Bukan mari sujud halu. Sujud tanda penghormatan. Beri penghormatan pada Nabi SAW. Dia panggil tu mukjizat. Kenapa? Perkara tu berlaku di atas tangan orang yang mendakwa kenabian. Dia panggil mukjizat. Perkara tu menyalahi adat juga. Ada pun karamah, ada perkara yang mencarikan adat juga. Perkara tu mencarikan adat juga. Yang zahir di atas tangan orang yang wali-wali. Dan ada dengan sebab mana? Mengekali wali itu di atas taat dan menjauhi maksiat. Siapa nak karamah ni buat amal banyak. Wali ni, martabat wali ni boleh dicapai dengan amal soleh, dengan ilmu dan amal soleh boleh. Adapun ada martabat kenabian Rasul itu khas, pilihan, mukhtarun, tak boleh dicapai dengan amalan soleh. Adapun nak jadi wali boleh. Buat amal banyak, puasa banyak, zikir banyak, semayang banyak, alam-alam yang mulai wali Allah, boleh itu wali. Tak pun nikah banyak. Waktu bi anak tina banyak, boleh jadi tok wali juga. Wali nikah. Wali mujbir dia panggil, wali juga. Buat amal dah tu. Dia panggil amal. Amalan kita paling lama sekali nikah kahwin lah. Nikah kahwin paling lama sekali. Aku terima nikahmu tak pahala ni. Buat amal kita lagi tak cerah. Lagi tu buat amal. Tengok boleh pahala, pegang boleh pahala. Tak apa ke? Tak berasa buat amal ke? Tak berasa buat amal. Yang keempat, yang ketiga dia panggil ma'unah. Ma'unah ni perkara yang mencarikan adat juga. Ni panggil usul.
beberapa usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dipanggil ma'unah. Sama juga macam karamah, sama juga macam mukjizat. Tapi perkara yang mencari keadaan hak dipanggil ma'unah ni, dia zahir di atas tangan orang yang awam biasa. Orang yang awam biasa macam kita ni, dia panggil ma'unah. Hak berlaku 3 hari ni dipanggil apa? Dipanggil apa? Ma'unah lah tu. Tolongan Allah lah tu dia panggil ma'unah. Dengan mana pertolongan Allah atas kita orang Melayu Islam ni. Nampak? Boleh jadi ada anak yatim yang diistajabkan doa dia. Boleh jadi di antara kita 40 orang ni yang dimustajabkan doa dia. Maka Allah Ta'ala turunkan ma'unah pertolongan. Ada dengan tak ada payah-payah berlaku perkara mencari keadaan. Bertukar kerajaan dengan tak ada undi-undi perhabis pitih pun. Relax, tenang. Dipanggil ma'unah. Pertolongan. Pertolongan. Perkara mencari keadaan. Yang keempat dipanggil ihanah. Perkara yang mencari keadaan juga yang zahir di atas tangan orang yang pembohong. Orang pembohong yang mendakwa kenabian seperti hasil bagi mana? Musailamatul Kazzab. Hak zaman Rasulullah SAW dulu. Dah. Lepas pada wafat Nabi SAW timbul Nabi pasu dia panggil mutanabbi, al-mutanabbi, orang yang mendakwa diri jadi nabi. Ihanah ni nak menghinakan dia. Nampak tak? Nak menghinakan dia. Turun suratul Fil. Turun suratul Fil. Alam nashrah laka alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia nak buat gatek suratul Fil. Nak ubah juga, nak suruh ikut dia, nak dakwa Nabi palsu dia kan. Dah. Al-fil, ma huwal fil. Bermula gajah. Apa itu gajah? Gajah ialah binatang yang pendek ekornya. Besar telinganya. Orang pakat suka. Kalau nak karang lagu tu dia kata aku reti. Tak ada balarang langsung. Budak-budak reti. Memang gajah ekor pendek telinga besar. Tak ada nak royak. Tengok. Ini Musailamatul Kazzab. Ada nak lawan suratul Fil yang diturunkan oleh Allah SWT melalui lidah Jibril sebagai mukjizat Nabi SAW untuk mematahkan hujah-hujah orang-orang yang kufur, munafik dan juga orang-orang yang ingkar. Dipanggil ihanah. Berlaku Musailamatul Kazzab. Gimana? Obat orang buta. Dia kata boleh obat orang buta. Dia pergi obat orang buta, bukan kau cerah mata, kau buta jadi. Tu dia panggil ihanah. Ihanah. Allah Ta'ala nak menghinakan di atas seorang yang pembohong dia panggil. Orang bohong dia panggil, tapi mendakwa diri jadi nabi. Orang bohong ni ada orang bohong juga, tapi tak dakwa jadi diri nak jadi nabi, tapi dakwa diri jadi mana? Makrifat. Laduni. Alain. Berangan. Dipanggil dak ngaji dak sekarang. Tapi ambil ilmu cedok-cedok. Lepas tu menyesatkan orang awam. Kemudian dia panggil ada juga perkara yang mencarikan adat hak tadi atas orang yang berbohong, yang mendakwa diri jadi nabi. Ni tak ada nabi, orang tak dakwa jadi nabi, tapi orang dakwa diri jadi ulama, jadi alim ulama. Mendakwa diri mendapat ilmu laduni dan berbagai-bagainya. Nak tak? Allah Ta'ala turun ke atas dia banyak ihanah dia panggil. Kalau berlaku perkara-perkara yang mencari keadaan tadi dia panggil apa? Ihanah. Ihanah. Dan ada juga perkara yang mencari keadaan yang berlaku makna zahir di atas tangan orang yang fasik. Orang fasik? Seperti mana? Berlaku di atas tangan Dajjal. Dajjal esok dia tubik. Kenapa tak? Dajjal. Dia tubik esok, dia boleh menurunkan hujan. Dia boleh menghidupkan orang mati. Bawa ke kanan dia satu gunung roti, satu gunung keju. Zaman turun Dajjal ni zaman kebulugan, kelaparan. Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala bagi. Bagi kepada dia. Dipanggil apa? Dipanggil apa? Kuwah. Rabbaniyah. Bagi kekuasaan seolah-olah dia Tuhan dah. Tapi perkara tu mencari keadaan dia panggil apa? Adakah Dajjal tu betul?
Dia panggil istidraj. Istidraj ni kita takut kan. Nampak rupa betul. Tapi istidraj. Banyak hari ni istidraj. Allah Ta'ala bagi harta kita, redha tak? Takut you mecok. Dia bagi istidraj, dia panggil. Tapi mencari kanan supaya orang kaya. Mayang bang tak? Beriman ke Tuhan tak? Tapi rumah besar 5 tingkat, hotel 10, kereta Audi mesti. Nak kita suka sembang. Allah pagi, pukul 3 pagi kena pergi noreh, nak bating tulang, nak patah tulang tak pinggang. Tak? Nampak macam Tuhan ni soling je. Nampak gitu. Orang tak beriman ni nampak gitu. Dia tak kenal Tuhan. Nampak tak? Sebab tu daripada segi akhirat ni kita tak boleh tengok kepada orang yang bawah pada kita. Dia kena tengok orang tinggi pada kita. Daripada segi dunia kita jangan tengok orang tinggi pada kita, kena tengok orang bawah pada kita. Tu Nabi ajar lagu tu. Kalau tengok berasa hari ni kita susah, tak boleh makan, tengok ada lagi tak bawah kita. Bukan ramai susah. Tengok di Syria, tengok di Yaman, tengok di India tu. Makan peluru, makan besi. Kita boleh makan nasi lauk lagi pagi-pagi. Di Palestin hari-hari celak mata makan peluru dah. Makan peluru. Tu daripada segi dunia, jangan kita tengok orang yang tinggi pada kita. Tengok orang kaya. Sebab apa? Dia jadi kita apa? Dia jadi kita taman ni, jadi panjang cita-cita kita pada dunia ni. Hubud dunia jadi membawa kita pada kasih dunia. Karahal maut, takut mati. Tapi daripada segi akhirat, jangan kita tengok orang bawah, tengok orang atas. Kalau berasa kita banyak ibadat dah, berasa kita alim dah, tengok ada ulama lebih alim, lebih kuat pada kita, lebih warak pada kita, lebih takwa pada kita. Daripada segi akhirat lagi tu dah. Baik. Yang ke mana? Yang ke 6. Yang ke 6 dia panggil apa? Irhas. Perkara yang mencarikan adab yang zahir di atas tangan seorang Nabi. Tapi sebelum dia jadi Nabi, sebelum dibangkit jadi Nabi, maka dia panggil irhas. Seperti mana? Seperti menduk oleh awang bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masa dia belum dibangkitkan menjadi Nabi, bila Nabi berjalan, awan duk meneduh sokmo. Banyak perkara-perkara kisah yang berlaku sebelum dijadikan Nabi. Seperti Nabi Ismail, seperti Nabi Isa alaihissalam. Banyak perkara-perkara yang berlaku sebelum diangkat, dibangkit menjadikan Nabi. Dipanggil itu irhas. Bukan mujizat. Mujizat ni dakwa jadi Nabi selepas ada bangkit jadi Nabi Rasul. Tu baru mujizat. Yang ke-7 akhir sekali, sihir. Sihir ni perkara yang mencarikan adab juga. Ya, sihir. Iaitu dipanggil qawaidu, yang dikuasa oleh seorang dengan dia, yang diberi kuasa oleh seorang dengan dia. Secara majah, kuasa secara mazah. Qawaid dia panggil. Qawaid yang dikuasa oleh seorang dengan dia di atas perbuatan yang pelik-pelik dengan ditilik bagi mereka yang jahil. Qawaid-qawaidnya dan memakan dan mungkin berusahakan dia dengan mempelajarinya. Itu dia panggil sihir. Sihir itu dapat dengan belajarkan dia. Belajar dengan mana? Dengan guru-guru beramal ilmu hitam. Mana dengan kaedah-kaedah dia lah sihir ni. Adalah kaedah-kaedah dia. Tahu tak? Ambil patung kalau nak buat ni sihir orang cocok gini, telur ke. Ada kaedah-kaedah dia. Sihir tu. Tapi perkara tu mencarikan adab lah. Kalau tengok sekali macam mujizat. Pelik. Dah. Tapi sihir ni dia berlaku di atas kebanyakan orang-orang kafir. Orang kafir banyak ni sihir. Tu beberapa perkara yang sama. Tapi kita nak letak dia, nak tahu dia. Tu usul yang dibahaskan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, habis. Dan bahawasanya dia Maha Suci Allah Ta'ala dari dilingkungi oleh zaman, masa, atau dibatasi oleh tempat. Apa makna tempat? Tempat ni ambil daripada kalimah Arab dia kana yakunu kaunan. Fa huwa kainun wa kadza maknunun
Dan isi makan dia makan. Makna apa? Tempat yang ada. Tempat yang ada. Tempat ni benda yang ada. Tempat yang ada dia panggil. Adalah asal daripada kana. Ada. Makna bila sebut kata ada je, tempat ni apa dia? Benda yang mungkin terima ada, terima tak ada. Faham ni mana? Benda baru. Seperti arash. Arash tu nama satu tempat yang ada, yang baru, yang kena jadi. Lagi apa lagi? Sidratul Muntaha. Sama juga. Muntaha nama tempat juga. Yang ada, yang baru, yang kena jadi, yang boleh ada, boleh tak ada. Dan begitu juga mustawa. Tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akhir-akhir kesudahan naik Mi'raj tu berhenti di mustawa. Sini tempat jatuh keliru. Sebab tu perbahasan tempat inilah yang paling ulama Ahlussunnah Jemaah perbahaskan. Kenapa? Di sini tempat gelicir kaki orang awam banyak tu. Dah. Tuang ada. Duk mana duk atas arah? Arah mana? Arah hak layak ke dia? Arah hak layak ke dia? Dah. Tuan duk mana? Duk arah. Arah mana? Arah atas langit. Dah. Lepas tu mana? Tempat mana? Tempat hak layak ke dia? Tempat hak layak. Ada ke tempat hak layak bagi Allah Ta'ala? Ada tak tempat yang layak bagi Allah Ta'ala? Tempat yang layak bagi Allah Ta'ala ada tak? Cuba fikir balik. Allah Ta'ala sebut apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebut kata tempat. Mana apa tempat? Masuk tak dalam alamin? Masuk tak? Masuk dalam alamin tu. Sedangkan dia kata dia Rabb Alamin, yang mentadbir, makna yang menjadikan alamin tu, tempat tu, aras, mustawa semua dia yang jadikan. Dengan makna benda tu baru. Dahulu dia dijadikan, tak ada lah. Tak ada mana. Bermakna kalau kita kata arah tu tempat Tuhan pergi nak duduk, layak bagi dia. Sebelum ada ni tempat layak mana Tuhan mana? Sebelum benda arah tu, mustawa tu dijadikan, hak layak dengan Tuhan mana? Tempat dia. Sebab tu salah. Dah salah kita royak tempat bagi Tuhan yang layak bagi dia. Sebut kata tempat tak layak belaka Tuhan. Tak layak belaka. Tak layak belaka. Sebab apa? Sebab kata tempat ni baru belaka. Alam belaka. Benda apa haram? Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibina di atas kaedah naqliyah, bayyinah naqliyah, yang qat'iyah, iaitu daripada Quran dan hadis, dan juga dibina al-bayyinah, dibina daripada bayyinah aqliyah, yang qat'iyah. Contoh misal guna bayyinah, kenyataan. Bayyinah ni bahasa Arab ibaratnya penerangan, kenyataan, pencerahan bahasa Melayu dia. Al-bayyinah, penjelasan, kenyataan. Aqliyah, yang qat'iyah. Hak bangsa akal ni hak putus. Kita ambil kaedah ilmu mati. Iaitu apa? Dalam kaedah ilmu mati sebut dia panggil hak ni kaedah aqliyah yang yang qat'iyah, yang putus. Iaitu apa? Al-alamu mutaghayyirun. Bermula alam ini ialah yang berubah-ubah. Kita apa dipanggil alam? Sebab kita berubah. Berubah mana? Kita beranak dulu, besar ke kecil kita? Kecil. Lain ni berubah tak? Besar. Maka berubah tu alam. Berubah alam. Ada daripada tak ada. Tak ada daripada ada. Berubah tak? Alam. Alam. Nampak tak? Bila gitu kaedah akliyahnya, hak qat'iyah, hak putuhnya, iaitu ada al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah-ubah. Lada tengok, tanam dulu hijau. Tu sifat dia hijau. Mari nak pergi kedai jadi merah. Berubah tak? Berubah belaka.
Tiap lain pada zatullah, sifat Allah, af'al Allah berubah belaka. Bila kata berubah, al-alamu masuk dalam kata alam. Bila masuk dalam kata alam, mutaghayyirun berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap benda yang berubah tu baru. Bila sebut kata baru, tak layaklah ke Tuhan. Tak layak ke Tuhan. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dah. Huwa ghaniyul 'anil alamin. Allah itu huwa, iaitu dia Allah tu. Innallaha huwa ghaniyul 'anil alamin. Yang terkaya, makna lepas daripada sekalian alam. Hak mana alam ni kata? Hak berubah-ubah ni alam belaka. Bila sebut kata berubah, baru Allah Ta'ala lepas belaka. Arah mustawa. Baru belaka dah. Baru belaka. Sebab apa? Berubah-ubah. Mana kata berubah? Arah tu berubah, ia besar. Besar tu sifat bagi arah. Berubah tu. Bila besar, dia terima juga kecil. Nampak tak? Bila besar, dia terima juga kecil. Cuba kita, ni terima besar, kita juga terima kecil. Masuk kubur kecil pula lagi. Ada kecil belaka tak? Tulang-tulang tinggal. Nampak tak? Kecil pula. Daripada kecil kita, air mani berubah jadi besar 9 bulan. Tubik kau besar, ni nak jadi kecil pula. Berubah belaka. Sebut kata berubah, baru belaka. Baru ni, bila baru je, innallaha huwal ghaniyul 'anil alamin. Allah Ta'ala terkaya, makna lepas daripada tiap-tiap alam. Lepas dia panggil apa? Antu. Anil alamin dia panggil antu. An mujawwarah. Dengan makna ada lil matruk. Al mujawwarah lil matruk, makna lepas. Lil matruk mana lepas. Tuhan ni lepas daripada terkaya. Tuhan ni mana lepas, tak gantung, tak berhajat dengan tiap benda baru. Adapun kita kaya tak kita? Kaya, tapi kaya kita kena bi mali. Abdullah ghaniyun bi mali. Hamba Allah itu kaya dengan harta. Kita bukan kaya daripada, kita kaya dengan. Kaya kita dengan harta, kaya kita dengan ilmu, kaya kita dengan dengan. Allah Ta'ala bukan kaya dengan. Allah Ta'ala bukan kaya dengan sebab makhluk dah. Allah Ta'ala ni kaya daripada. Lain tu. Kaya daripada makhluk. Dengan makna lepas. Tak gantung, tak berajak. Tak ambil manfaat daripada makhluk dia, hak dia jadi. Tak ambil manfaat daripada hukum hak dia buat. Tu tuan. Kita kaya juga. Tapi kaya kita bukan daripada. Kaya kita dia panggil ghina qaid. Kait. Dengan sebab harta. Tak ada harta, tak kaya kita. Lain. Kaya daripada dengan kaya dengan. Tu kena faham kan? Tu salah satu kaedah bahasa Quran tu. Nak faham Quran tu, alat dia nak faham Quran dia panggil. Bahasa tu. Allah Ta'ala cakap dengan bahasa. Tak? Tu salah. Salah, salah sangat. Dia guna boleh jadi salahnya. Dia bila Isra' Mi'raj ni lah pertama sekali ujian apa? Kalau kita tahu masalah Isra' Mi'raj ni panggil hak perkara termasuk dalam sam'iyat ghaibiyah, hak wajib kita dengar, hak wajib kita beriman secara kita dengar dan beriman dengan perkara ghaib ni. Apa perkara yang berlaku dalam Isra' Mi'raj hak menjadi ujian sangat kita orang iman, orang beriman Islam? Perkara apa? Perkara akidah. Perkara akidah. Kesok Isra' Mi'raj ni perkara yang paling besar sekali yang diuji orang Islam ialah akidah. Sebab tu turun-turun bila Nabi kata aku diisrakan. Orang beriman 50-50. Orang munafik zahir lalu kekufuran. Orang kufur bertambah-tambah kekufuran. Tak sekali perkara akidah. Itu diuji orang mukmin. Kedua tentang sifat-sifat ketuhanan. Akidah tentang beriman dengan sifat-sifat ketuhanan. Ada? Kalau tak mengaji usul akidah Ahlussunnah Jemaah ni, tentu dah pakar dalil mana? Tuhan Nabi SAW naik ke langit, Isra' Mi'raj, jumpa Tuhan, dia ambil sembahyang, jumpa Tuhan. Itu dalil. Dalil kata Tuhan duduk ke langit. Kuat pula dengan ayat-ayat mutasyabihat Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Dia ledah, pegang terus-terus.
Walhal semua perkara hak royak tu semua tu alam belaka, baru belaka, Tuhan lepas, tak ambil berhajat belaka. Tuhan lepas belaka. Dia berpunca daripada salah i'rab, dia panggil salah i'rab. I'rab tentang apa? Tentang satu hadis yang dalam hadis mengatakan faraja'tu ila rabbi, maka aku berulang-ulang kembali kepada Tuhan aku. Duk ulang-ulang mari daripada semayang 50 sampai jadi 5, ulang-ulang mari. Dia panggil salah i'rab, dia panggil salah i'rab. I'rab dia mana dia panggil? Salah nak letakkan hal tu. Hal tu nak pergi letak tu, pergi letak ke Allah Taala. Yang pertamanya ada diriwayatkan dalam hadis tu wa huwa fil mustawa. Dan ia di mustawa. Ia di mustawa tu, fi mustawa tu dia panggil fi tu harfun jarin. Takluk dia mahzuf jadi hal bagi huwa. Dia panggil sahib hal. Kalau kita mengaji ilmu nahwu sarah, tata bahasa Arab, siapa pernah mengaji saya sebut. Hal ni kadang-kadang jadi kepada fa'il. Seperti misal mana? Misal tengok contoh. Saya buat mari misalnya tak. Buat mari misal contoh kita kata Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang Zaid. Rakiban tu dia panggil apa? Hal bagi Zaid ke? Atau hal bagi kuda? Hal bagi kenderaan. Telah datang oleh Zaid rakiban, hal keadaan berkenderaan. Hal bagi siapa? Hal bagi si Zaid. Kelakuan dia. Kelakuan si Zaid tu dia datang dalam keadaan hal dia berkenderaan. Satu. Tak boleh. Hal tu mesti kita kena kembali kepada fa'il. Orang yang buat perbuatan datang tu. Yang kedua dia panggil hal tu kadang-kadang tak boleh kita nak letak pada fa'il. Kena pergi letak pada maf'ul. Misal contoh dah. Raqibtul farasa. Ada musrajan. Aku naik kuda. Hal keadaan hal keadaan siapa? Aku berpelana ke kuda berpelana? Raqibtu farasa misal. Aku naik kuda. Ada musrajan, hal keadaan kuda tu dipakaikan pelana ke ataupun hal keadaannya aku dipakaikan pelana? Kalau kita kata hal keadaan aku dipakaikan pelana, rosak makna. Rosak mana? Adakah orang naik kuda, kuda kita atas belakang orang tunggang kuda? Rosak dah mana? Rosak mana? Jadi tak boleh kita nak kembalikan hal musrajan tu kepada orang fa'il tu. Kena diletak pada maf'ul. Tak mana? Tak di kuda. Tak di kuda tu. Raqibtu farasa musrajan. Aku berkenderaan. Aku menunggang kuda lah bahasa mudahnya. Hal keadaan kuda tu yang dipakaikan pelana, bukan keadaan aku yang dipakaikan pelana. Dipanggil salah i'rab ni. Tak boleh. Mesti hal tu dikembalikan kepada maf'ul. Yang ketiga, harus kita nak bagi hal tu kepada maf'ul ataupun nak bagi kepada fa'il. Seperti misal mana? Laqitu abdallah rakiban. Aku bertemu dengan Abdullah. Hal keadaan mana? Berkenderaan. Aku yang berkenderaan, sah juga, boleh juga. Ataupun Abdullah tu yang berkenderaan, boleh. Kita nak pakaikan hal tu, nak guna pakaikan hal tu kepada fa'il dan juga maf'ul, boleh. Yang pertama tadi, hal itu dipakai kepada fa'il. Seperti misal kata Ja'a Zaidun rakiban. Telah datang oleh Zaid, hal keadaan Zaid tu berkenderaan, menunggang. Yang kedua tadi, tak boleh nak pakaikan kepada fa'il, kena pakai kepada maf'ul. Raqibtul farasa musrajan. Menunggang oleh aku akan kuda, hal keadaan kuda tu dipelanakan, dipakaikan pelana, bukan aku yang dipakaikan pelana. Kalau kata tu kembali kepada fa'il, rosak mana? Beginilah masalah dia. Wa huwa fil mustawa, hal keadaan dia tu siapa? Dia tu siapa? Fil mustawa, hal keadaan dia dia salah rajak. Hal keadaan dia mana? Dia Allah di mustawa. Itu salah. Salah sungguh. Hal keadaan dia Allah di mustawa. Buat hal bagi Allah, salah. Sebenarnya hal itu dikembalikan kepada Nabi. Wa huwa fil mustawa, hal keadaan dia Nabi itu
di mustawa. Sah, tak pelik Kalau Allah di mustawa, itu pelik, mustahil. Mustahil. Sebab apa? Dia sebut dah dalam ni, nampak? Maha suci dia Allah dari dilingkungi oleh zaman, masa. Atau dibatasi oleh tempat. Kalau wahha tu wahwa fil mustawa, hal keadaan dia Allah di mustawa, maknanya apa? Dibatasi oleh tempat. Tu mustahil. Sebab tu tak boleh buat hal situ wahwa fil mustawa, hal keadaan dia Allah di mustawa. Salah, rosak mana? Jadi nak buat hal bagi siapa? Buat hal bagi Nabi. Wahwa fil mustawa, iaitu hal keadaan dia rojok damai kepada Nabi. Nabi tu di mustawa. Nabi duduk di mustawa, Allah bukan duduk di mustawa. Seperti mana kita esok kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam syurga ke Allah dalam syurga? Kita dalam syurga ke Allah dalam syurga? Syurga tu tempat. Allah tidak dibatasi oleh tempat. Maka siapa dalam tempat tu? Syurga tu. Kita. Allah bukan dalam syurga. Kaifiat dia dijahilkan. Tak tahu. Beriman, kita beriman. Esok-esok kita diberi anugerah yang paling besar, nikmat melihat akan zatullah dan sifat-sifat perani Allah. Tetapi cara melihat tu bukanlah boleh cerita. Cara supaya Puak Haji tengok hamba tengok. Bukan. Cara Puak Haji tengok hamba lagu ni, hamba tengok Puak Haji, itu dipanggil cara tengok yang baru dengan yang baru. Tengok makhluk dengan makhluk lagu ni lah. Boleh cerita. Ada kaifiat cerita. Apa tak? Tengok Tuhan yang bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hadis. Tak ada kaifiat nak cerita. Tengok. Tengok lagu mana? Tak ada pelik. Lah ni. Nampak tak KLCC belakang? Nampak tak KLCC? Nampak lagu mana? Boleh cerita. Tak ada cerita. Tapi nampak belakang. Nampak? Cuba dalam mimpi, kita duduk mana? Duduk Malaysia. Tapi pergi jumpa Presiden Amerika. Nampak? Tapi duduk Malaysia. Nampak tak? Nampak? Tengok tak boleh, tak ada apa cakap? Ada benda tengok tu tak? Boleh cerita. Ada benda tak boleh cerita. Tak. Jadi tengok Tuhan ni tak ada kaifiat nak cerita. Yang pastinya tengok Tuhan esok, bukan Tuhan tu bertempat. Bukan Tuhan tu bertempat. Mana apa? Dia tidak dibatasi oleh tempat, ataupun wujudnya sama dengan wujud seisi alam. Wujudnya sama wujud seisi alam. Dia panggil apa? Sebut kata wujud sama seperti izal. Pertama dia panggil wujud, dia panggil adam sabik. Apa makna adam sabik? Tak ada, lepas tu ada, dia panggil. Tu wujud Tuhan. Lagu tu ke? Supaya wujud kita seisi alam. Wujud seisi alam ni, wujud dia, ada dia, tapi mendahului oleh tak ada. Tu dia panggil wujud yang berkait. Sebut kata wujud Tuhan ni bagi dua lalu, kena dua. Satu dia panggil Adam sabik dengan Adam lahik. Wujud lain pada Allah Ta'ala ni, wujud Adam sabik mana apa? Mendahului oleh tak ada dulu, lepas tu baru ada. Kemudian mendahului oleh ada, lepas tu tak ada pula. Tuhan tak begitu. Tuhan tidak begitu. Tiada diliputi oleh jihad. Tak diliputi oleh jihad. Arah, atas, bawah, kiri, kanan, apa? Arah ini berubah. Berubah. Kalau atas ada bawah, kalau kiri ada kanan, kalau depan ada belakang, arah berubah. Bila berubah sebut dah tadi, tiap-tiap benda berubah baru. Tiap-tiap baru ada kena jadi belaka. Jadi akal kita tak boleh terima tiap-tiap benda baru yang kena jadi ni. Tiada yang menjadikan ni. Tu dia panggil apa? Aqliyah qat'iyah. Al-bayyinah al-aqliyah qat'iyah. Putus. Akal boleh terima tak? Tiap-tiap benda yang baru ada, tak ada yang menjadikan. Ada begitu. Tak boleh terima akal kita. Tu dia panggil kaedah aqliyah qat'iyah. Kena berhenti dulu. Siapa masa. So cerita lain. Dia buat usuluddin ni, dia kena ambil masa yang tu sikit. InsyaAllah kita tawakkul dulu, nanti kita sambung balik dah. Atau dipengaruhi oleh sifat yang baru. Wallahu ta'ala alam ayalimu.